Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome to my channel. Okay, so nama saya Syufairi. Okay, ramai yang dah tahu, Alhamdulillah. Okay, so seperti biasa, saya selalunya lebih kepada bisnes, asas perniagaan, buat video YouTube, lebih kepada personal coaching lagi, dan juga kadang video untuk YouTube ni saya buat pada saya campur-campur. Cuma kita ikut kepada isu-isu semasa lah. Okay, so minggu lepas dan minggu lepas kita still lagi kat rumah. Kita masih dalam PKP, kawalan pergerakan lagi. Okay, so sekarang ni bila dah bersambung lagi PKP tu, kita kena duduk rumah, kena buat benda daripada rumah, buat kerja dari rumah, dan benda yang terbaru ialah kita fokus kepada student, iaitu belajar dekat rumah. Okay, so isu topik minggu ni kan, setiap minggu saya akan buat video-video baru. Okay, minggu lepas mula-mula tu kita lebih kepada apa nak buat dekat rumah, baru start cuti. Okay, lepas tu pula sambung pula dengan masalah, sudah sambung 2 minggu, masalah isu motor. Okay, ataupun kereta-kereta tidak digerakkan. Lepas tu keluar berita dah pasal isu-isu tu. So sekarang ni ialah bila dah masuk minggu yang nak masuk, mungkin kebarangkalian saya ialah akan disambungkan lagi untuk mengelakkan penyebaran tu, ataupun lebih baik, ataupun benda ni kita betul-betul nak bagi dia betul elok, mungkin disambungkan saya rasa. Okay, so tahu tak kisah. Cuma isu sekarang ialah, topik kali ni ialah tentang macam mana nak belajar kat rumah, macam cara nak study secara sendiri, ataupun nak study lah, senang kita. Untuk saya nak share sikit lah cara macam mana saya belajar. Dan kata saya ni betul pandai sangat, tak. Kalau sama yang kena saya punya result SPM pun bukan bagus sangat pun, ke power pun teruk pada kan orang kata. Tapi nak kata saya teruk sangat tak adalah. Cuma saya nak beritahu macam mana kita nak belajar dan kesedaran kita tentang pelajaran. Okay, masa dulu saya belajar masa sekolah memang saya pun kurang pandai. Tapi selepas perubahan waktu, masa, dan saya membuat kajian tentang diri saya sendiri, macam mana kita berubah menjadi lebih pandai, ataupun untuk mudah memahami apa yang kita nak belajar. Okay, bukan jadi pandai lah, tapi apa yang kita nak tahu, kita mudah untuk tahu. Okay, so Alhamdulillah saya dah ada banyak pengalaman dalam hidup saya, insyaAllah, Alhamdulillah. Iaitu daripada saya sekolah biasa, lepas itu sekolah campur, sekolah tak campur, sekolah asrama, sekolah tak asrama, sekolah pomsi, sekolah tak pomsi, masuk presiden, masuk diploma, masuk degree, sama master, Alhamdulillah sampai PhD. Okay, so itu yang kita nak share kan, macam mana kita belajar. Walaupun saya tengah kerja, tapi still boleh belajar. Walaupun saya kerja, saya boleh belajar. So pengalaman duduk asrama macam dan sebagainya. So macam mana kita study benda tu. Okay, so isu kali ni ialah kita tengok masalah kita ialah ramai student-student sekarang yang baru form 4, form 5, form 3 sama-sama lah orang yang berkaitan budak-budak EU nak belajar dekat rumah, ataupun terpaksa belajar sendiri. Sebab sebelum ni kita bergantung kepada cikgu, ada orang yang menunjukkan, menerangkan dan sebagainya. So macam mana sekarang nak belajar secara sendiri? Walaupun Welcome to my channel, my channel, my channel, my channel, my channel, my channel. pun usaha kerajaan dan juga semua orang, iaitu belajar daripada rumah dengan buat video-video dan tunjuk dan belajar macam mana nak menyesuaikan diri itu. Okey, sebelum saya kupas isu ini, okey, sebenarnya perkara pertama yang sepatutnya kita semua tahu, okey, sebagai student ataupun kepada mereka yang nak belajar, ialah pertama apa yang saya sedar pada diri saya ialah kita kena tahu kemampuan diri kita. Okey, kita tidak boleh ikut orang. Okay, so kita kena tahu strength of kita punya personality diri kita, self kita, ataupun diri kita sendiri. Sebab dia sama je semua benda, iaitu kalau pada pendapat saya, kalau macam kita ada kereta ke, kita ada transport, kita ada handphone, setiap peralatan-peralatan yang kita guna mesti ada limitation, mesti ada kelebihan dan kelemahan pada benda-benda tu. Okay, so sama juga dengan diri kita, kita pun ada kelemahan, kekurangan, kita boleh upgrade diri kita boleh improve, kita boleh buat apa yang kita nak dan sebagainya. So bergantung kepada diri. So sama juga dengan belajar, kita kena tahu kemampuan pelajaran kita, macam mana kita memahami sesuatu pelajaran, macam mana kita nak faham benda tu, macam mana kita nak memahami tu, kekuatan kita macam mana, cara-caranya. Okey, selalunya kalau kita tengok kepada kajian dia terbagi per 3, iaitu visual, audio dan juga kinesthetic. Okey, so benda itu dari segi education ialah orang kata bila visual kita belajar lebih kepada orang yang boleh dengan melihat, baca, dia dapat information dengan cepat. Audio ialah dengan cara mereka mendengar lebih cepat untuk memahami, dan juga kinesthetik ialah gabungan kepada kesemua tu, dan juga lebih kepada pergerakan-pergerakan yang serentak. Okay, so dekat situ saya tak nak kupas benda tu sebab benda tu biasa sangat. Cuma saya nak share dari segi pengalaman saya lah. Macam saya pula ialah saya belajar dari cara daripada depan ke belakang. Bermaksud bila kita belajar daripada depan belakang ialah saya suka tengok ending dia juga, apa yang kita nak daripada result tu.
Contohnya kita nak belajar masak kek. Okay, apa yang kita dapat ialah kek coklat. Macam mana kita nak buat kek coklat tu? Okay, kita nampak kek coklat. Okay, so saya nak belajar macam mana buat kek coklat. Tak tahu. So kita patah balik. Oh, kek coklat ni kalau buat kena ada coklat. Oh, kita pegang result dia. Ada coklat, ada kek, ada tepung, ada rasa lembut. Macam mana kita dapat benda tu? Bawa ke belakang. Oh, kena ada benda ni, benda ni, benda ni. Kena ada tepung, kena apa semua. So bila buat kita kaji lagi, oh kenapa kena rasa dia ada rasa manis-manis? Oh, kena ada gula. So kita belajar apa gula dan sebagainya. So sama dengan pelajaran. Bila kita nak buat satu benda, kita belajar matematik dan sebagainya, result dia macam ni. Oh, kenapa jawapan dia macam ni ya? So, bila jawapan macam ni, kita kena kaji. Jawapan dia macam ni macam mana? Baru kita ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Itu saya belajar. Okay. Tapi dengan cara anda, kita tak tahu lagi. Okay. Cara saya belajar, saya lebih suka kepada visual. Ataupun saya suka tengok video, tengok, learn daripada saya belajar dengan membaca. Dia lambat sikit bagi saya. Saya lebih suka tengok, faham. Okay, lepas tu saya belajar dari situ. Nah, so campur dengan result, kita ambil daripada video tu sendiri, kaji balik dan ikut. Okay. Bila last kali paling ending, baru saya kalau tak faham atau saya nak mantap lagi kan pengetahuan tu, saya baca. Sebab information yang berkaitan dengan pembacaan ialah lebih panjang dan detail. So saya lebih suka. Video ialah lebih kepada cara pantas saya untuk memahami satu perkara. Okay. So kesimpulannya ialah kat situ. Yang kita boleh dapat ialah bila kita nak belajar, okay, so belajar kat rumah sekarang lebih kepada visual. Kadang kita dengar, kita lihat dan juga kita mendengar. So kebanyakannya ialah ramai tak akan faham sebab mungkin penyampaian tu kurang jelas, kurang biasa dan sebagainya. So kefahaman tu berbeza. Kebanyakannya ada yang student jenis bergantung kepada kefahaman bertanya. Okay, dia dah dengar-dengar dia tak faham. So dia akan tanya, macam mana cikgu ni baru apa yang dia tak faham tu terjawab persoalan tu. Okay, so benda-benda itulah yang jadi satu isu kepada mereka nak belajar juga. Okay, dahulu video-video cikgu yang dah cikgu sediakan, lihat, faham dulu, catat apa yang tak faham dan cuba dulu untuk study, fahamkan dulu. Kalau tak faham, sampai mana tak faham, baru kita catat apa yang saya tak faham. Baru pergi tanya cikgu tu dan cuba untuk untuk dapatkan jawapan yang anda tak faham. Okay, bagi saya kena buat satu lagi satu perkara yang sebenarnya student selalunya terlepas pandang ataupun semua orang terlepas pandang, iaitu management dalam diri anda. Saya selalu tekankan perkara management. Kenapa perlu ada management? Management ni ibarat macam satu penjadualan diri kita ataupun kita panggil disiplin diri. So, bila kita ada jadual, bila kita ada timetable, kita ada SOP dalam diri, kita ada instruction, kita ada guideline, barulah terurus diri kita. Itulah yang paling penting sekali sebenarnya. Okay, so bila kita dah faham diri, okay, kita buat management diri. Tolonglah buat management diri itu. Sebab itulah bila kita pergi sekolah, kita ada timetable sekolah. Cikgu dah buat kan, hari Isnin belajar DM, petang karam belajar sejarah, sebelum balik belajar pendidikan jasmani contohnya. Lepas itu besok sambung buat pendidikan Islam. Lepas tu belajar apa sains. Lepas tu belajar, dah ada jadual apa yang kita nak belajar. Okey, tapi itu di sekolah. Kita belajar di sekolah. Tapi kalau kita duduk sekolah asrama pula, kita dah sampai sekolah, kita ada prep. Kita ada kerja kena pergi belajar satu tempat, duduk ramai belajar, siapkan kerja sekolah. So petang tu kita kena manage diri. Malam macam mana pula, rehat dulu apa semua makan, lepas tu pergi balik buat kerja sekolah, siapkan ada masa dia tertentu. Itu pelajaran saya di masa di sekolah asrama. Okay, so bila kita dah biasa implementkan benda tu, setiap tu ada guideline dia. So selama ni kita dah biasa diuruskan. Ada timetable kita ikut. Okay, tapi sekarang ni kita dah kena belajar sendiri. So kenalah manage diri kita sendiri. Okay, pertama bila dah faham diri, sila buat jadual untuk belajar. So contoh kat sini ada timetable. Okay, saya ada tunjuk contoh timetable kat sini. Contoh je, so anda managekan diri. So hari Senin sampai Jumaat, apa you nak buat? Catat satu. Okey, selepas tu dah sini pula, lepas daripada dalam satu hari, buat waktu pukul berapa, daripada pukul 7 pagi, pukul 6 pagi, solat subuh semua tu, 6, 7, 8, 9, 10 sampai malam, kita nak buat apa? Uruskan, catat waktu tu, apa kita nak buat setiap waktu. Okay, kalau macam saya, kita panggil SOP, Standard Operation Procedure, dan juga management diri tu, kita kena ada jadual tu semua. Okey, so tolong manage diri, buat contohnya pagi, cuba contoh contohnya ialah pagi pukul 6 macam tu, kita dah solat subuh. Lepas dah solat subuh, mandi dan solat subuh mandi dan solat subuh dahulu. Okay, dah punya lebih setengah jam ataupun sejam, kita dah rehat, pergi exercise dahulu. Okay, dah exercise dalam pukul 8 tu, sampai pukul 8 kita dah exercise. Lepas tu kita breakfast. Okay, so dah breakfast, okay, baru kita dah sediakan peralatan-peralatan untuk study. Kalau anda ada meja, ada tempat, jadi letak dulu. Ni cara saya, kita letak dulu peralatan-peralatan tu. Jadi buku, pensel,
kalkulator, apa lagi, penting kertas A4, kertas kosong untuk kita catat sebagai orang kata kita dah study, kita kena catat. So kita kena ada benda tu. Okay, so bila kita dah ada persediaan, kita letak, okay, kita buka sekejap. Sebab ni saya ada belajar dengan itu, saya pernah study dulu kalau nak belajar, iaitu kadang kita tak ada mood nak belajar. So bila kita buat persediaan tu, kita dah nampak kita dah ready nak study. Kadang memang tak ada mood, tapi kita dah buka, kita dah ready. Mungkin dia ambil masa dalam 15 minit ke 10 minit untuk dapatkan mood untuk study. Okay, so bila dah study, bila kita dah sediakan peralatan tu, baru kita duduk dan relax dan study. Kita fokus untuk study. Baru study dalam masa mungkin kita buat kan selama 2 jam untuk study. Okay, tapi sambil kita belajar tak payah lama kan. Tetapi guideline saja 2 jam. Mungkin tengah dalam 10 minit kita study, kita rehat, pergi kejap kena exercise. Berjalan kejap, duduk balik, study balik. Lepas tu dah lewat, sambung study, sambung balik. Macam sama 2 jam. Kita ada mission kita nak habiskan apa. Okay, so itu cara saya lah. Tapi kalau setengah waktu, kalau budak-budak you lain, dia kadang mood dia lain sikit. Bila nak study, kadang masa nak ambil untuk mood study tu 3 hari 4 hari. Ada setengah dah macam tu. Tapi bila dia dapat mood yang hari ketiga tu, dia akan start tanpa stop selama 5-6 hari sampai mission tu tercapai, baru dia berhenti. Sebab tu jenis macam saya macam tu juga. Kadang bila mood nak study sangat susah nak dapat. Walaupun dah buka apa semua, pegang-pegang dia, bila kita study tak masuk, lambat. Dan 3 hari 4 hari macam tu tak dapat. Tapi bila dia dah dapat rentak dan step, dia akan berterusan sampai mission tercapai, baru saya stop. Dan bila nak sambung balik, dia jadi agak susah kan. Dia macam tu. So bergantung kepada diri sendiri. Sebab tu kalau jenis macam saya kena buat persediaan lagi awal daripada tu. Saya tak boleh macam tu, esok nak exam, saya tak boleh start esok pun nak study, ataupun 2 hari sebelum. Saya kena perlukan seminggu persediaan sebelum nak exam. Itu saya. Sebab tu saya jenis, kalau berkaitan study dan exam, saya akan study awal-awal lagi, slow, step by step, supaya dapat mood untuk hentak pelajaran tu. Itu saya lah. Okay, so sambung pada tadi. Pertama tadi ialah pastikan kenal diri anda untuk cara untuk belajar, kekuatan anda cara belajar tu macam mana. Okey, kedua ialah buat management diri, buat jadual, timetable dan sebagainya. Ikut timetable tu sebab penting. Termasuk waktu solat, makan, tidur, main game, kita catat. Sebab benda tu perlu dalam diri kita sebab ada guideline dan disiplin diri. Dan benda ni kena konsisten. Kalau tak konsisten, you tak akan dapat rentak untuk belajar. Ini cara saya. Okey, so sambung balik. Teknik yang paling mudah untuk faham bagi saya ialah, ni saya sebab dia ada banyak konsep, tapi ni berkaitan dengan diri saya, ialah pertama, cuba study sendiri dahulu. Okey, bila dah cuba study sendiri, tahap ke mana yang anda faham, baru cuba untuk kata huraikan apa kefahaman anda dan masalah apa yang anda tak dapat. Cuba tanya cikgu tu dulu. Sebab kita kena tanya pada orang yang lebih intelligent. Okay, so dia faham benda tu, apa yang kita nak tanya. Tetapi kalau kita tak faham apa yang cikgu tu ajar, lebih baik tanya kawan-kawan yang rapat yang dapat membantu untuk menerangkan kepada anda. Sebab setiap individu dia ada cara kefahaman masing-masing. Tak semestinya bila dia belajar dengan cikgu tu dia akan faham. Tak akannya. Okay, selalunya. So macam saya sendiri juga, saya dulu bila saya belajar dengan lecturer ke dengan cikgu, banyak saya tak faham dengan cikgu apa yang cikgu belajar. Sebab mungkin sebab kita bercampur dengan semua orang. So orang ni mungkin label ni untuk dia je yang faham, orang ni untuk dia je yang faham. So kita ni yang tak faham ni, macam mana kita nak belajar? Dia tak kisah dengan cikgu tu. Okay, kita kena tanya diri kita macam mana kita nak belajar. Cikgu tu hanya memberikan maklumat, kenapa kita yang tak faham? Kita yang salah. Okay, tapi tak apalah. Okay, so cara saya ialah bila saya tak faham tu, tak apa, saya catat apa yang saya tak faham, dan apa yang saya faham saya catat supaya senang. Lepas tu saya cari kawan-kawan yang faham dan suruh dia explain saya. Okay, saya akan cari ramai orang, 5-6 orang saya test. Boleh tak explain saya macam ni? Dia akan explain, saya tak faham, tengok orang dah explain tak faham. Dia jumpa 2-3 orang yang boleh memahamkan saya. So dengan itu lebih mudah untuk kita bertanya soalan, sebab kita nak tanya dia tak faham soalan kita. So dia explain tak faham, dia tak boleh explain cara yang boleh memahamkan kita. So sebab kita kena cari orang yang boleh memahamkan kita, termasuk dalam YouTube, Google dan sebagainya. Bila kita search, banyak orang dah bagi instruction. Macam saya tengah cuba untuk bantu anda untuk explain cara belajar. Mungkin cara saya anda tak faham, mungkin 2-3 orang lain faham apa yang cuba saya sampaikan. Okay, so sebab itu saya share video ni supaya mungkinlah kebanyakannya dapat bantu anda untuk memahami cara-cara pembelajaran diri anda, ataupun kesedaran diri anda macam mana nak belajar. Okay, sebelum ni anda tak faham macam mana nak belajar, so ikut je. So benda tu tidak akan ada improvement dalam diri. Cuba cari, kenal diri, buat management dan cuba improve diri anda. Okay, dan cara ketiga ialah yang terbaik juga ialah study group. Itu sangat-sangat bagus bagi saya, sebab
kita banyak topik nak study. Okay, selama dalam form 4, form 5 mereka kena jawab form 4, form 5 dan STPM. Kalau boleh anda kena bekerja keras sebab you kena study daripada form 4 hingga form 5. You kena faham semua topik-topik tu untuk jawab exam SPM. Okey, kalau budak you lain, dia kena faham satu mission, satu benda, satu perkara. Dan dalam satu perkara tu dia ada beberapa modul saja. So modul tu benda yang sama. So bila dia nak study, dia tak berapa susah berbanding belajar dengan SPM dan STPM dengan 10 subjek dengan apa dan sebagainya. So study group ialah sangat penting untuk memendekkan masa anda untuk belajar semua perkara. Itu caranya. So dalam study group, janganlah anda belajar macam mana anda belajar kat rumah, belajar seorang. Tak, salah tu. Kalau boleh, study group ialah benda yang anda tak faham dan dia telah simpulkan untuk memudahkan anda faham. Okay. So sama juga bila kita buat study group, suruh dividekan anda punya topik. Orang ni topik apa pandai, topik apa dan suruh dia explain balik. Okay. So bila explain kita dengar dah mudah. Oh macam ni dan lepas tu bila dah faham, kita study sendiri juga untuk melengkapkan apa yang kurang kefahaman daripada benda itu. Okay, itu cara saya jugalah study. Okay, so dan bila kita dah siap study, kita dah tahu sekurang-kurangnya basic tentang pelajaran tu. So bila kita di-explainkan balik atau diterangkan, kita mudah untuk faham. Okay, oh ya, satu lagi, kalau boleh bila you dah study, cuba buat konsep storytelling, iaitu explain balik apa yang you faham pada diri you. Explain cantik. Oh ini perjalanan dia macam ni. Termasuk matematik. Contohnya 7 tambah 7. So berapa jawapan dia? Macam mana dapat 7 tambah 7 ni? Oh calculation dia macam mana? Macam ni. Buat cara yang panjang dan explain. Saya tengok sebab saya pernah buat observation. Dan bila saya tengok student-student ni, kelemahan dia ialah takut nak bertanya, takut kerana salah, dan takut untuk mencari solution tu. So dekat situ 3 takut tu sangat-sangat masalah mereka. Lepas tu bila saya buat tuition, saya tengok budak-budak ni, dia orang takut nak bertanya, takut dalam kesalahan mereka. Bila buat jawapan tu takut, bila dah salah takut nak tanya, sebabkan takutnya salah. Okay, so cuba atasi masalah, tanya je, salah tak apa, biar kita salah. Lepas tu takut sebab apa dia salah tu, dia takut sebab takut kena marah. Itu satu lagi. Lepas tu bila student saya akan cakap, jangan malu bertanya, jangan malu sebab takut, sebab salah. Tanya je. Kalau saya marah, bukan saya marah untuk explain. Tak apa, kalau saya tegur saya. Saya macam tu. So alhamdulillah 2-3 orang student dalam keadaan yang sangat bagus, dah boleh bertanya, dah mudah faham. So bila ada two-way communication dengan student tu, dia akan jadi mudah untuk faham. Okay. So alhamdulillah, semoga terus sukses dalam result anda SPM ke universiti dan sebagainya. Semoga terus sukses. Itu tolong buat storytelling, cuba explain pada diri anda sendiri ataupun boleh buat dalam konsep mind map dan sebagainya. Kemudian cuba, paling bagus ialah anda cuba explain pada kawan-kawan anda. Itu lagi best. Iaitu bila anda boleh explain pada orang, you faham. Oh, sebab bila dah cakap macam ni, teringat lagi, iaitu teknik kefahaman, iaitu jangan cuba untuk ingat tapi cuba untuk faham. Itu saya punya cara lah. Nak faham dan ingat satu benda. Iaitu jangan cuba nak paksa untuk ingat, tapi cubalah buat cara untuk faham. Itu cara storytelling tadi. Bila anda buat cara storytelling, anda faham. Bila anda faham, anda boleh senang ingat. Itu cara saya lah. Sebab tu setiap kali saya buat, tak kisahlah dalam konsep bisnes tu sendiri pun, iaitu saya cakap buat copywriting, buat storytelling, buat cara penceritaan, buat video macam ni supaya anda boleh faham. Okey, saya minta maaf sebab kalau ada kekurangan tentang video ni, saya tak boleh tunjuk explain macam mana buat facial, kiraan dan sebagainya dalam pembelajaran anda. Cuma saya harap, saya kesian kepada student-student kita sekarang ni, iaitu yang nak SPM, nak PMR, PT3, nak exam. Saya rasa sangat sedih jugalah dengan perubahan keadaan sekarang ni. Tapi jangan putus asa, cuba fikir secara positif, iaitu untuk kebaikan diri. Iaitu kebaikan ialah anda dah mula untuk belajar secara sendiri. Okay, sebab saya sendiri pun banyak, bila saya sedar pun, bila saya dah start masuk daripada Institut Latihan Perindustrian, iaitu IP, dari situ saya start belajar sendiri. Okay. So dari situ dan juga masa form 6 tu, saya pun dah ada kesedaran iaitu macam mana saya nak memahami diri saya. Okay, sebab dia mungkin agak terlambat, tetapi alhamdulillah sekarang ni saya pun bukan berada nak habis PhD saya, insyaAllah. Dan sekarang ni sebabkan PKP, saya tak boleh nak exam. Okay, tapi dan insyaAllah hujung tahun ni saya akan habis. Doakan saya habis belajar dengan cepat. Okay, sebab dengan PKP ni kita tak boleh exam dan sebagainya, tak boleh jumpa lecturer dan sebagainya. Tapi alhamdulillah. Okay, so kelas-kelas saya pun terpaksa ditangguhkan dahulu. Minta maaf kepada yang dah mesej saya untuk buat kelas, ada yang PM nak buat kelas personal, buatlah secara online. Saya minta maaf, saya tak boleh buat kelas sekarang. Kenapa? Saya tak nak menambahkan tekanan kepada yang lain. Bermaksud
Kalau ramai yang tanya macam mana kita nak buat solution kepada masalah-masalah kita ni, so saya banyak idea, tetapi tekanan kepada mereka yang tidak mampu buat dari segi modal dan sebagainya, bagi saya nak sekarang ialah cuba untuk bertahan. Sebab ada satu konsep mengatakan jangan cuba melakukan satu perubahan yang sangat drastik kerana ia akan meninjaskan dan menambahkan risiko. So kita cuba sustain dulu kepada apa yang dah ada, sustain dulu, bertahan dahulu. InsyaAllah bila dah masa yang tentu baru kita berubah dan kita terus dahulu. So saya doakan anda semua terus sukses, bersabarlah, kita setengah menghadapi segala dugaan yang mendatang. Semoga kedudukan anda semoga terus sukses, bersabar, bertenang, berfikiran positif dan sentiasa stay at home. Bantulah peranan kita supaya tidak pergi ke mana-mana, duduk kat rumah. Okay, itu saja. So, good luck pada semua. Saya harap boleh berkongsi maklumat dengan anda. Share video ni, jangan lupa subscribe. Okay, dan share kepada kawan-kawan lain supaya mungkin ada kesedaran pada mereka juga, dapat solvekan problem anda juga, dan juga buat hiburan setiap video anda. Okay, so jangan lupa subscribe. Dan pula untuk exam, belajar rajin-rajin, jangan stres, fokus, berfikiran positif, bantu family anda dekat rumah. Kalau yang tengah cuti, tengah apa, klik satu aktiviti untuk menghilangkan rasa bosan, tekanan dan sebagainya. Dan juga dalam masa inilah masanya kita nak tambah pengetahuan kita. Okay, so itu saja. Jangan lupa subscribe, like, share dan be positif. Itu saja. Okay, so saya sudahi dahulu dan kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum.